Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah untuk assignment literature review kita. Let's say kita ada title Computational Thinking in Mathematics Education in Primary School, systematic review. So, daripada tajuk ini, kita boleh keluarkan dia punya keyword. Pertama adalah computational thinking. Kemudian ada mathematics education. Kemudian kita akan mengkaji khusus kepada primary school. So kita juga di sini ada primary school, and boleh kita buat dalam elementary school. So macam mana kita nak tulis the keyword untuk mencari artikel-artikel ini dalam search engine yang saya sebutkan sebelum ini. Pertama kita ada double bracket macam ini. Okay, kemudian kita masukkan macam ini, and computational thinking. Okay. Let's say kita ada another keyword untuk computational thinking. So kita boleh masukkan. Kemudian kita buat and di sini. Sebab kita nak ada computational thinking and mathematics education. So dalam title tu kena ada dua. Ada computational thinking and mathematics education. Kemudian untuk mathematics education, mungkin ada keyword yang lain yang boleh kita gunakan. Jadi untuk mencari keyword ni boleh refer kepada kajian-kajian lepas, boleh tengok macam mana dia orang tengok buat untuk keyword. Mungkin boleh mathematics education atau mungkin mathematics only. So ini bergantung kreativiti lah. So nanti kita juga nak fokus kepada primary school. So kita letakkan, kita bubuh and di sini. Primary school mungkin boleh kita masukkan juga elementary school. So all the keyword like this. Okay. And di sini bermaksud kita masukkan this variable and this variable. Sedangkan all di sini bermaksud boleh masuk computational thinking dengan mathematics education atau computational thinking dengan mathematics. So nanti search engine akan cadangkan kita pelbagai artikel. Okay. Jom kita cuba buka untuk how to find the article. Okay. Seperti yang saya maklumkan dalam arahan tugasan kita akan menggunakan 3 search engine. Tapi paling tidak kita ada 2 search engine. Pertama Scopus, yang kedua Springer, yang ketiga adalah ScienceDirect. So apa yang perlu kita buat? Kita pergi ke UPSI library and login. Okay, lepas you login, you akan nampak macam ini semua. So go to e-resources. That one, UPSI library. Go here and klik database. Okay, di sini akan nampak semua search engine yang akan kita gunakan. So yang seperti yang saya cadangkan hari itu, kita hanya nak gunakan nombor 11, for example, ScienceDirect, kemudian Scopus nombor 12, kemudian nombor 14, Springer. So you can choose 2 daripada 3 ini. Atau nak buat 3 pun okay. So the quality untuk mencari artikel tu lebih baik. Okay, kita cuba dulu kepada Springer. Okay, di nombor 14. So you click here, Op Campus. So ini adalah paparan daripada Springer. So you have to choose education. Okay, dah dapat macam ni. Okay, kita back to our keyword yang tadi. This one. Just copy. Masukkan kat sini. And search. Okay. So untuk artikel yang ada title computational thinking, baik itu dalam title maupun dalam abstract, kemudian juga ada dalam mathematics education, kemudian dikhususkan juga kepada primary school atau elementary school adalah 352 artikel. Okay. Ini termasuk artikel yang ada full text dan juga bukan. So apa yang perlu kita buat? Kita kena refine. Kita ambil daripada tahun 2017 hingga tahun 2021. Let's say, klik di sini, date publish. So you tukar dekat sini, 2017.
Untuk kalau ada yang suggest 2020, mungkin ada juga artikel yang publish tapi bilangan dia mungkin kecil, jadi kita tukar saja tahun 2021. Tujuan kita adalah kita nak maksimiskan untuk mendapatkan artikel. Kemudian kita submit. So daripada situ, artikel berkurang menjadi 318. Kemudian kita nak pilih yang artikel sahaja. Kita tak nak chapter, kita tak nak book. So kita klik here. Dah dapat. So jadi sikit lagi. Kemudian kita nak language in English. Let's say lah nanti dia suggest ada beberapa language dekat sini. For example, bahasa yang lain lah. For example. So kita nak mention artikel ni hanya dalam English sahaja. So klik dekat sini. So still sama sebab di sini dia hanya saja satu sahaja. So ini adalah artikel yang kita nak. Tapi tidak semua artikel ini boleh kita akses. Sebab di sini ada yang berbayar. Contoh macam ni, dia kunci seperti ni. Dia lock macam ni meaning that kita tak akan dapat full text. So macam mana kita nak artikel yang ada full text sahaja. So untick this one. So ini adalah artikel yang only available for full text only. So ada 100 artikel. So kita tengok daripada sini. So apa yang perlu kita buat, kita kena check this article. Bila kita tengok title kita tadi, kita mesti ada this variable, computational thinking. Perlu dalam mathematics education, kita tak nak dalam science education, kita fokus kepada mathematics education dan khusus kepada primary school ataupun elementary school. Kita tak nak secondary school sebagai contoh. So kita kena buat pembacaan di sini secara detail. Macam mana kita nak tentukan ini masuk dalam skop kita atau tidak? Cuba kita download dulu. Pergi dekat sini. Download. So you can see here. So boleh kita buka dekat sini. Buka. Dia bagi tadi adalah title dengan title. Title sahaja. Ini adalah artikel daripada Springer. Ada berapa tadi? Ada 100 artikel. Sebelum kita teruskan, kita screen yang mana sesuai dengan skop kita, meaning that dalam tu adalah computational thinking, dalam tu adalah primary school dan juga dalam konteks matematik. Saya akan tunjukkan dulu untuk yang second sources. Let's say kita ambil pada Scopus. Scopus. Nanti kalau Scopus, kalau dia tak keluar macam ni, dia biasa akan keluar basic search macam ini. Kalau nanti dia keluar macam ini, the first click, ini keluar macam ini, and you have to go click here, advanced document search. Kebetulan saya dah try tadi, so dia keluar macam ini. So saya cuba dulu, saya delete this one. Dan saya copy kita punya keyword. Kita tengok hati-hati the keyword macam mana dia cara tulis, the bracket, sini ada 3, sini ada 2, di sini ada tanda ini. So please pay attention. So kita copy, kita masukkan dekat sini. Then search. Nampak banyak. Banyak kan? Ada 1208 document result.
yang mana dia akan include computational thinking, mathematics education, kemudian juga dalam primary school. So kita nak refine, mungkin tak semua artikel ini sesuai dengan scope kita. So apa yang perlu kita buat, kita ambil yang open access, meaning that yang boleh kita access sahaja. Okay, kita klik dekat sini. Okay. Kemudian kita nak 5 tahun sahaja, start daripada 2017. So, tick here, 2018, 19, 20, 21. Okay. So, ini tak perlu. Subject area juga tak perlu. Okay. Kemudian document type. Ini penting. Kita tadi nak ambil artikel sahaja. Okay. Kita tak nak conference paper, kita tak nak review. Okay. Kemudian ini saya rasa yes, ini perlu juga ambil yang final. Kemudian source title. Okay, no need. Keyword no need. Affiliation no need. Scope. This is kita ambil journal. Okay. Kemudian language macam ni. Kalau macam di Scopus ni dia lebih banyak dia punya choices. So ada English, ada Spanish, ada Chinese. So pilih English sahaja. Kalau dah settle macam ni, double check, make sure dia adalah open access, kemudian 5 tahun, ni tak payah, kemudian ada artikel, kita tak nak review, kita tak nak book, kemudian make sure artikel itu adalah final, meaning that sudah publish, kita tak nak dalam in press. Kemudian journal, okay. Bahasa adalah English. So next, limit tu. So, dapatlah final 278 dokumen. Okay. Apa yang perlu kita buat sama dengan yang Springer tadi. Tapi kita download dulu. How to download? Okay, click here. Tick here. Okay. Kemudian export. Okay. Di sini dia akan bagi maklumat boleh kita masukkan dalam Mendeley. This is a software for managing reference. Tapi kalau bagi sesiapa yang tak ada, boleh kita buat dalam bentuk Excel. So klik CSV, Excel. So apa yang kita nak information daripada journal tersebut. Okay, di sini dia cadangkan. Ada author atau ID, year. Okay. Supaya dia tak nampak messy sangat, kita ambil yang penting-penting saja dulu. Kita ambil author. Author ID kita tak nak, so kita untick. Kita document title, yes. So kita tick. Year, yes. This is no. This is no. Okay. Okay. This is no. Okay. Nanti boleh ambil author, document title, year, volume. Ini boleh juga. Kemudian apa yang perlu lagi? Kita go to abstract and keyword. So tick this one. So kita nak ambil abstract, author keyword and index keyword. Okay. So yang lain saya rasa tak perlu sebab ini adalah for screening. So kita export. Export. Okay. Dapat kat sini. What minute? Internet slow . Okay. So kita buka. Okay, sama juga dengan Springer tadi. Tapi ini a bit simple. Sedangkan kat sini dia macam banyak sikit informasi yang dia bagi. Ini bergantung kepada yang kita tick tadilah. Tapi yang penting, informasi yang paling penting adalah author, the title and juga abstract. Tetapi dalam Springer dia tak bagi abstract. So kita kena baca dalam website dia. Okay. Satu lagi kita nak cuba kepada Sign Direct. Okay. Kita pergi kepada UPSI Library. Kita go to Sign Direct nombor 11. Okay. Kalau dia keluar macam ini, so you have to go to Advanced Search. Okay. So kita ambil yang tadi keyword kita. So kita copy. Kita masukkan kat sini. Okay. So the keyword is correct and search.
Alright. So, daripada sini, daripada Sign Direct Database, dia suggest 106 result atau artikel. So, kita perlu refine lagi. Kita perlu buat macam tadi, kita kena saring lagi. Kita nak, okay, dalam Sign Direct, dia dah ada artikel yang dah publish pada tahun 2020. Tetapi bilangan dia sangat kecil. So, kita tak nak ni. Takut nanti, kalau kita compare lah dengan 2017 kan. So, kita ambil daripada 2017. Kita tick di sini. Tick sini. Oh, sorry. Okay, tick sini. Tick sini. Okay. Kemudian kita nak research article. Ya, kita tak nak review. Pastikan ya. Kita nak research article, kita tak nak book chapter. Publication title, no problem. This is no. Yes, kita nak open access type. Kita klik. This one. Okay, dia dah jadi sikit dari berapa tadi? Lupa dah. So, dah final dia suggest 22 artikel sahaja yang ada pada tahun 5 tahun backward. Kemudian dia adalah artikel yang kemudian yang boleh kita akses sahaja. So, apa yang perlu kita buat? Sama juga. Kita klik here and export. Citation. Sign direct. Oh ya, saya lupa. Kalau untuk Sign Direct, dia kalau you all ada benda ini, I mean dia kita cuba. Boleh ke tak? Kat sini dia tak keluar dalam Excel. Dia kena macam ni. Sofia DOA terus. Cuba double check dulu, takut salah. Sofia coding activity playing computer behavior. Okay, cuba kita close, kita cuba cara lain. Okay, kalau susah macam ni sebab dia tak bagi dalam CSV dalam bentuk Excel, so kita boleh download this article. Tapi sama juga pada first screening kita tak payah baca the overall article, just kita baca the title and screen the abstract. Tapi kita perlu download di sini. Kita download kat sini. Dia dah download. Dalam bentuk zip. Sure. Extract first. Okay, dia bagi semua dalam this one. So kita dah dapat dah this article daripada Sign Direct. Kemudian ini adalah daripada Springer. And the third one ini adalah daripada Scopus. Memang artikel nampak banyak. Tadi ada 100 daripada Springer. Kemudian ada berapa artikel lagi daripada Scopus? 100. Okay, 100. Oh, 278. Okay, sebab ada di atas satu tadi kan. 278. Tapi kita belum tentu menggunakan semua artikel ini. So, apa yang perlu kita buat selepas kita identify tadi, kita kena double check first. Apa yang perlu kita double check? Mungkin ada artikel ini yang double. Okay, double contoh di dalam database Scopus, let's say artikel ini, kemudian dia juga ada dalam sini, dalam Springer, ataupun dia ada dalam Sign Direct. So kita kena check. So macam mana nak check? Tak payah baca semua artikel, tengok je title dia. Tengok title. Kat sini contoh, just copy,
and go to Scopus. Ini the Springer. Copy, go to Scopus. Kita find. Letak sini. Meaning kalau tak jumpa, dia tak ada double lah tu. Nanti kalau dia jumpa, double. Let's say lah ada yang sama. Kalau ada yang sama, bagilah color lain. Kita nak buat tanda. Ada berapa artikel yang sama. So, artikel yang sama ini kita keluarkan. Okay. Kita tak nak, kita keluarkan daripada Scopus. Let's say dia ada sama pada Scopus dan Springer. Kita keluarkan pada Scopus, kita keluarkan daripada Springer. So, dah berkurang dah. Just check sahaja by title. Okay. Saya nak cuba buka yang kita punya apa hari tu? Prisma itu ya. Sekejap. Okay, di sini. Tadi kita pada identification. Let's say this is Scopus and this is Springer. So recordkan kat sini berapa untuk Scopus, berapa untuk Springer. Kemudian the second stage, yang tadi tu kita check yang duplicate. Yang mana duplicate kita buang, mana duplicate kita buang. Meaning dia buang daripada kedua database tersebut. Kalau kita ambil dua tadi. So berapa yang tinggal? So kita recordkan kat sini. Record setelah penapian. Okay. Sampai sini. Lepas tu kalau kita dah dapat berapa yang ada, yang tinggal tadi tu, so kita combine. Kita check lagi untuk mendapatkan sama ada artikel itu sesuai dengan konteks kita atau tidak. So that's why kita nanti ada exclusion and inclusion. Apa yang exclusion kita? Sekejap. Ni include. Nanti kita akan buat macam ni. Inclusion and exclusion criteria. Contohlah, kalau kita inclusion kita apa? Kita nak dalam mathematics education. Okay. Kita nak dalam primary school. Kita nak dalam berbahasa Inggeris sahaja. Kemudian apa exclusion? Tentulah kita tak nak selain daripada primary school. Mungkin sahaja dalam artikel tadi tu kita dah letak keyword primary school, tetapi dia mungkin keluar bukan primary school. So kita perlu tapis lagi benda tu. Nanti macam mana nak buat inclusion and exclusion ni, nanti boleh baca artikel yang dah saya upload dalam My Guru itu. So kita tengok first, kita nak mention, kita nak apa? Nak pastikan kalau artikel yang kita cari ini adalah masuk dalam skop kita atau tidak. Okay. Contoh, sekarang pada artikel pertama, this one. The title dia adalah this one. Sebab di Springer dia tak bagi dalam bentuk abstract di sini. So kita kena pergi pada the website tadi. So that's why ni jangan ditutup dulu. Okay, jangan you close. So kita baca dekat sini. So klik kat sini, kita buka ini, kita nak check. Tapi jangan check all the article, just baca title and abstract. So supaya kita tak take long time. Okay, di sini dalam title dah ada dah. Kita punya ini computational thinking. Okay, kemudian the perspective in K, science. Dalam case ini kita ambil tak? Sebab di sini STEM. Tak fokus kepada matematik sahaja. Ya, cuba kita ambil ini. Meskipun dia ada elemen yang lain, sains, teknologi dan engineering. Tapi kita still ada matematik dekat sini. Okay. Title okay. Okay. Kalau let's say kita macam confused atau ragu-ragu pada yang title ni, kita baca abstract sahaja. Kita baca carefully. This article. Okay. This article provide an introduction for special issue. Okay. Alright. The special issue. Okay, kita kena ingat K
12 student. Kita baca dulu. And STEM field. Okay. In this context, okay, baca. Okay. Baca. So, apa keputusan kita? Kalau kita tengok memang ada computational thinking. Okay. Di sini dia nak kaji computational thinking. Kemudian ada komponen matematik juga sebab dia kaji STEM kan. So bolehlah sesuai. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, dia tak fokus kepada primary school. Dia K12. Kalau K12 ni higher education kan. Higher education. So kita tak ambil benda ni, tak ambil artikel ini. So apa yang perlu kita buat? Kita pergi kat yang tadi tu, kat Springer. So you can say no here. Sama juga the next article buat benda yang sama. So nanti last paling-paling your article dalam 30, 40, macam tu je. So artikel yang 30, let's say lah 30 final kita dapat pada stage ini. Pada stage ini. Artikel yang terangkum pada stage ini dapatlah 30 atau 20 artikel. So 20 artikel inilah yang kita masukkan ke dalam matrix yang saya bagi di sini. Okay, di sini. Okay. Tadi kita dah cuba untuk Springer. Sekarang kita cuba pada Scopus pula. Kita ambil satu. Okay. Kalau Scopus is easy sebab dia bagi abstract dekat ni sini. So ini adalah title. Okay. Di sini adalah abstract. Ini abstract. Boleh baca di sini. Baca di sini abstract. Okay. Kalau tak nak baca sini, copy tempat lain dulu. Copy. Saya copy here. Copy dekat sini. Nak baca. Baca. This paper describe the development and relation new instrument to measure primary school. Okay, cantik. Tapi teacher pula, bukan student. Itu yang saya cakap tadi tu. Although kita masukkan primary school, tetapi dia bukan student. Tetapi a teacher. So kita dah nampak benda ni dah. Kalau dah nampak macam ni, tak payahlah baca lagi kan. So, just say no. Mana kita nak buat no, ikut nak delete ni pun boleh ni. Ni macam tak perlu sangat dulu ni. Okay. Say no here. Kita tak perlu baca terlalu detail. Kalau kita rasa tadi tak sesuai dengan konteks kita, di sini kita dah nampak dah ni. Dia teacher. Kita tak nak teacher. Kita nak student. Right? So kita teruskan, kita cuba. Kita random ya. Kita random. Kita nak cari yang yes. Macam mana yang yes? Kita tengok title dulu. Okay, kita cuba tengok yang ini. Ini adalah abstract. Okay, ini abstract. Copy dulu ya. Kat sini. Copy. So kita baca carefully. Di study dijalankan pada tahun 2017 hingga 2020 dengan level computational thinking. Dia nak assess, dia nak menilai tahap computational thinking. The research design digunakan adalah mix. The source. Kita tanda ya, kita buatlah bold supaya kita tak lupa ada benda ni. Kemudian kita nak cari dia punya sampel. Matematik tak dalam ni? Evaluating both qualitative ini tak perlu.
Okay. 4 levels. Okay, this study. Okay, ini cantik lah. Elementary school student. Okay. Okay. Saya rasa dia tak ada menunjukkan spesifik kepada konteks matematik. Ya kan? Dalam matematik. Kalau kita baca ni. Kita cuba kita search dekat sini. Ada perkara matematik tak? Tak ada kan kat sini matematik. So tak ada, dia bukan dalam konteks matematik. So sama juga kita say no. Ini dia tadi. Kat sini kita say no. So the same process dengan this one. Okay, let's say lah kalau macam kita dapat banyak sangat no kan, so dia macam tinggal 5 ke 10 ke, meaning that scope kita mungkin terlalu kecil kalau kita scopekan kepada matematik sahaja. So kita tak nak lah yang nak besarkan scope kita sikit. Atau boleh kita ubah scope kita nak ambil primary school dan secondary school. Let's say lah, just in case kalau you ini dapat semua no gitu kan, tak ada yang yes. Kita besarkan skop kita. Boleh kita besarkan in term of context, meaning that kita ambil yang primary school ataupun secondary school or higher education. Ataupun kita nak bukan matematik sahaja. Kita nak ambil computational thinking ini macam mana orang dah buat dalam konteks STEM. So meaning that yang ada science, yang ada teknologi, yang ada engineering, dalam matematik, siapa pun yang mengkaji dalam this field yang melibatkan computational thinking boleh kita ambil. Tapi ini bergantung kepada keperluan kita. Kalau dah 20, 30 tu masih okey lah, boleh diterima. Kalau di atas 20 lah kan, tapi jangan di bawah 10 lah, sikit sangat kan. So kita besarkan skop kita. Okay, so saya dah tunjukkan macam mana untuk Scopus, yang untuk Springer. Dan sama juga kalau untuk yang Sign Direct. Kita baca. Sebab ini full text, kita kena buka. Ni dia. Dekat sini. So jangan baca full text ni semua sampai ke page 9 ni. Memang tak settle. So baca dekat sini sahaja. Baca title and this one. Kita tengok satu Cognitive abilities and computational thinking at okay, pada umur 5 tahun. Baca dekat sini. Tapi pada umur 5 tahun ni bukan tak masuk primary school lagi kan? Kalau you yakin dia tak masuk primary school lagi, just reject. Tapi saya rasa tak masuk lagi lah ni primary school. So just reject. Okay, so apa sikit dia punya shortcoming daripada Sign Direct ni, kita nak buat no kat mana ni. So kita kena tambah kerja sikit lah. So tambah dekat sini. Copy the title here. Copy title. Copy title. Copy title. Copy title. Kemudian nak buat ini supaya easy to detect. Paper siapa ini. Nak buat tahun pun boleh. Berapa? 2021. 2021. 2021. So, keputusan tadi kita adalah no. So, jangan, kita kena record berapa yang no, berapa yang yes. Sebab di sini nanti kita kena ada justification. Okay, di sini. Kenapa kita keluarkan dan berapa yang tertinggal, berapa yang kita keluarkan.
Sebab let's say lah pertama tadi, ya ini dikeluarkan sebab duplicate. Ini dikeluarkan sebab tak sesuai dengan apa namanya tu? Uh, dengan konteks kita, kriteria kita. Okay. Apa tadi? Ada yang mesti computational thinking, mesti dalam primary school, mesti dalam matematik. So kita keluarkan, so last one, barulah kita rekodkan. Inilah yang kita masukkan ke dalam tugasan kita. Okay. So saya rasa it's clear apa yang perlu buat untuk yang ini. So yang penting you have to find the title first. Okay. You boleh refer kepada sini. Ini adalah beberapa contoh yang saya bagi. Tetapi kalau make sure kita semuanya adalah 3 group. So make sure tidak ada yang sama. Okay. So you can find banyak contoh dalam GeoGebra ke, dalam teknologi ke, dalam apa ke. Banyak semua contoh-contoh kan. Saya rasa you all the clever, so you have to find. So macam mana kita punya title? So kalau kita nak kaji computational thinking, let's say lah computational thinking in mathematics education atau computational thinking in STEM education or in preservist teacher for example, ataupun computational thinking in teacher education. Banyak cara, banyak konteks, banyak variable yang boleh search. So boleh kita tengok kemudian kita buat a systematic literature review. So barulah selepas kita ada title, kita buatlah keyword dia. Apa keyword yang penting kalau kita kaji computational thinking? So kita masukkan ini. Let's say lah ini ada keyword yang lain. Maksudnya itu ada keyword yang boleh digunakan selain computational thinking. Contoh kita tambah or let's say adalah kajian lepas yang menggunakan dia ada S dekat sini. Ada S dekat sini. Contoh. So boleh kita masukkan. Apa maksud dia? Meaning dia bila ada artikel yang menggunakan this one, boleh dia cadangkan engine ataupun yang menggunakan this keyword. So kita perlu kena hati-hati untuk nak cari keyword ini. Macam mana kita nak cari? Cuba tengok contoh-contoh artikel yang saya bagi. Kalau keyword semakin banyak, dia akan semakin apa namanya tu? Cantiklah sikit sebab dia akan coverage more article. Okay? Di sini primary school, mungkin boleh elementary school, atau kalau yang secondary school mungkin lebih banyak, mungkin boleh gunakan secondary school, mungkin boleh gunakan middle school, mungkin boleh gunakan high school, mungkin boleh gunakan senior high school, atau boleh kita gunakan upper and lower secondary school. So kita kena buat benda itu. Okay? Atau mungkin let's say lah dalam artikel kita terlalu sikit sangat artikel, nanti tak jumpa. So kalau nak gunakan yang source lain pun boleh. Kita pergi kepada Taylor and Francis pun boleh. Sini. Okay. Willy Online pun boleh. Sage Publication pun boleh. Ini beberapa contoh yang boleh kita refer. Okay, terima kasih. Nanti apa-apa boleh kita bincangkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.